Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Lee Wei Hong dan saya ingin membentangkan bab 5 kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan bermaksud bebas daripada kongkongan dan cengkaman sesuatu, ataupun bebas memilih cara gaya sendiri dan tidak dikuasai oleh orang lain dalam tindak tanduk. Dari segi negara, kemerdekaan bermaksud bebas daripada cengkaman penjajah sama ada secara langsung atau tidak langsung. Mari kita lihat sejarah penjajahan Tanah Melayu. Penjajahan kuasa asing bermula di Tanah Melayu dengan kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 dan Belanda pada tahun 1641. Selepas itu, Inggris menguasai Pulau Pinang pada tahun 1786 dan Perak pada tahun 1784 dan juga lain-lain negeri di Tanah Melayu. Negeri-negeri Melayu di utara diperintah oleh Kerajaan Siam, Sarawak pula oleh Kerajaan Bruk dan Sabah oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu bermula daripada tahun 1941 hingga 1945. Pada tahun 1946, British kembali dan meneruskan pentadbirannya di Tanah Melayu. Kedatangan Jepun ke Tanah Melayu. Slogan Asia untuk orang Asia telah memudahkan Jepun menjajah Tanah Melayu melalui Thailand. Penjajahan Jepun berlangsung selama 3 tahun 8 bulan mulai pada tahun 1941 dengan menjalankan sistem pemerintahan bercorak tentera. Raja-raja Melayu kekal tanpa kuasa dengan diberi allowance. Pegawai Melayu pula dilantik bagi menggantikan pegawai Inggris. Rakyat biasa pula terpaksa menjadi Asian Rasia ataupun buruh paksa. Orang Melayu dan India mendapat layanan yang baik berbanding dengan orang Cina disebabkan faktor penaklukan Jepun di China. Dari segi politik, orang Melayu mula sedar bahawa bangsa Asia boleh menghalau kuasa penjajah Eropah. Hal ini mewujudkan semangat nasionalisme yang tinggi dan inginkan kemerdekaan negara sendiri. Ini juga mendorongkan pertubuhan UMNO dan parti berhaluan kiri seperti Kesatuan Melayu Muda KMM, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung KRIS, Persatuan Kebangsaan Melayu Malaya PKMM. Dari segi ekonomi, rakyat Tanah Melayu mengalami kekurangan bekalan makanan dan ekonomi jatuh. Hal ini telah mendidik orang Melayu menjadi lebih berdikari daripada mengamalkan budaya selesa, iaitu harapkan bantuan daripada orang lain. Dari segi sosial pula, sikap Jepun membeza-bezakan layanan terhadap kaum lain menyebabkan berlaku permusuhan kaum seperti orang Cina dengan orang Melayu. Orang Melayu menyertai pasukan keselamatan Jepun manakala orang Cina ditindas oleh Jepun. Ini menyebabkan timbul rasa balas dendam di kalangan orang Cina, contohnya Parti Komunis. Selepas pendudukan Jepun, British kembali ke Tanah Melayu dengan menubuhkan pemerintahan bercorak tentera yang digelar sebagai British Military Administration (BMA). BMA telah gagal memulihkan keamanan akibat daripada huru-harai oleh MPAJA, Malayan People's Anti-Japanese Army. Selepas itu, British telah gantinya dengan Malayan Union dan turut dapat tentangan yang hebat oleh penduduk tempatan. Malayan Union bertujuan memelihara kepentingan ekonomi Inggris di Tanah Melayu dan menyeragamkan pentadbiran di bawah sistem pusat. Ia ditentang oleh orang Melayu dengan berbagai cara dari segi pertubuhan politik dan bukan politik Melayu, perhimpunan, pemulauan Raja Melayu, dan penulisan. Kenapa orang Melayu sangat menentang Malayan Union? Ini adalah kerana hak orang Melayu terancam. Sultan dan pembesar hilang kuasa. Mereka dipaksa mendapat persetujuan daripada Raja-Raja Melayu. Selain itu, orang Melayu juga sedar bahawa mereka mampu berkerajaan sendiri tanpa kuasa Inggris. Malayan Union telah membawa kepada kewujudan parti-parti politik seperti KMM, UMNO, MCA, MIC, dan PAS. Ia juga melahirkan beberapa pertubuhan atau kesatuan seperti Kesatuan Melayu Singapura, Persaudaraan Sahabat Penah, Persatuan Melayu Perak, Johor, Negeri Sembilan, Pahang, dan Kelantan. Persatuan-persatuan ini merupakan tapak asas kepada penubuhan UMNO. Ia adalah salah satu usaha-usaha ke arah kemerdekaan Tanah Melayu. Terdapat beberapa halangan-halangan kemerdekaan.
seperti perpaduan kaum, perbezaan agama, budaya, pertempatan, politik, ekonomi, sistem pendidikan vernakular, pendudukan Jepun, dan Parti Komunis Malaya dan darurat. Bagi mencapai kemerdekaan, syarat utama yang dikemukakan oleh British adalah semua kaum di tanah Melayu perlu hidup bersatu padu. Jawatan kuasa perhubungan antara kaum, Community Liaison Committee, perlu ditubuhkan dan juga parti-parti politik seperti Kesatuan Melayu Muda, UMNO, MCA, MIC, dan PAS. UMNO dikenali dengan nama Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, yang ditubuhkan pada 11 Mei 1946 di Johor Bahru, dan Dato' Onn Jaafar merupakan Presiden pertama UMNO. UMNO telah memberi tentangan yang hebat kepada Melayan Union semasa ditubuhkan. Mereka akan menerbitkan akhbar mingguan yang digelar sebagai Suara UMNO yang merupakan senjata memperjuangkan hak Melayu. Dato' Onn Jaafar pada masa itu ingin membuka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu, tetapi mendapat bantahan sebahagian besar anggota. Oleh itu, beliau telah meletak jawatan pada 27 Ogos 1951. Selepas itu, beliau pun merubuhkan Parti Kemerdekaan Melaya, iaitu sebuah parti berbilang kaum. Sejak Dato' Onn Jaafar meletak jawatan, kedudukan Presiden UMNO diambil alih oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra. Kepimpinan beliau disenangi oleh British. UMNO turut bekerjasama dengan MCA untuk membentuk Parti Perikatan. Pada September 1953, persetujuan telah dicapai untuk menubuhkan sebuah perikatan kebangsaan diikuti pembentukan Majlis Kerja Kebangsaan. Pada Oktober 1954, Malayan Indian Congress iaitu MIC menyertai Parti Perikatan tersebut. Pembentukan perikatan ini adalah sebagai lambang tolak ansur dan pemufakatan politik pendidikan di tanah Melayu. Dalam salah satu usaha kemerdekaan, British telah memperkenalkan sistem ALI 1951. Tujuannya adalah untuk memberi pendedahan dan latihan kepada pemimpin tempatan dalam hal ehwal pentadbiran sebelum membuat persetujuan memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Antaranya adalah anggota yang dilantik sebagai menteri yang berkuasa dalam bidang-bidang tertentu dan ahli-ahli yang dilantik oleh kerajaan British tetapi bukan dipilih oleh rakyat. Ia adalah terdiri daripada pelbagai kaum termasuk pegawai British. Contohnya Dato' Lee Tieng King, Ketua Jabatan Kesihatan dan Pendidikan, dan Encik Turai Singgam, Jabatan Tanah, Pelombongan dan Perhubungan. Pilihan Raya Majlis Tempatan diperkenalkan oleh British bertujuan memberi pendedahan dan pengalaman kepada pemimpin dan penduduk tanah Melayu kepada amalan demokrasi. Ia dilihat sebagai permulaan persiapan berkerajaan sendiri dan dimulai dengan pilihan raya di Pulau Pinang pada tahun 1951. Anggota perwakilan peringkat penguasa tempatan akan dipilih menerusi pilihan raya Majlis Tempatan. Seterusnya, mari kita lihat pilihan raya umum yang pertama pada tahun 1955. Pilihan raya umum yang pertama diadakan pada 27 Julai 1955 bagi merebut 52 kerusi. UMNO telah menyerahkan 15 kerusi kepada MCA dan 2 kepada MIC walaupun majoriti pengundi adalah orang Melayu. Parti-parti yang bertanding adalah Perikatan, PAS, Parti Negara, Parti Buruh, Liga Melayu Perak, Parti Progresif Rakyat dan Calon Bebas. Disebabkan moto yang digunakan oleh Parti Perikatan dalam pilihan raya ini adalah sangat efektif, iaitu menuju ke arah kemerdekaan. Akhirnya, Perikatan telah menang 51 kerusi dan hanya 1 kerusi dimenangi oleh PAS di kawasan Kerian, Perak. Pada 8 Ogos 1955, Tunku Abdul Rahman telah hantar satu memorandum ke pejabat tanah jajahan British untuk meredingkan kemerdekaan tanah Melayu. Rombongan kemerdekaan yang terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu dan 4 wakil perikatan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman bertolak ke London pada 1 Januari 1956. Tepat jam 12.30 malam pada 30 Ogos 1957, bendera Union Jack diturunkan di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad Padang Kelab Selangor dan diganti dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu sebagai tanda berakhirnya penguasaan British di Tanah Melayu. Esok paginya pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka,
Duke of Gloucester yang mewakili Ratu Elizabeth II terbitkan menyerahkan dokumen pengisytiharan kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman yang merupakan Perdana Menteri pertama Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman ibni almarhum Yang Tuan Muhammad telah ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Perlembagaan baru Persekutuan Tanah Melayu berkuat kuasa bermula 27 Ogos 1957. Negara Malaysia mengamalkan pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kuasa pemerintahan yang menjadikan Melaya bebas dan bertanggungjawab menentukan nasibnya sendiri. I'm indeed proud that on this, the great... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani. Kemudian, Bapa Kemerdekaan menegaskan kata-kata permasyhuran kemerdekaan yang memansuhkan kuasa pemerintahan British dan mewujudkan satu perlembagaan baru bagi Melaya yang dari hari ini akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57.